KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman hari ini dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, duduk di rumah, jangan duduk-duduk saja. Tolong mak dekat dapur sana tu, tolong ayah dekat kebun tu. Dan yang paling penting sekali, jangan kita ponteng kelas online kita, okey? Dan murid-murid macam biasa, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, hari ini kita dalam mata pelajaran. Mata pelajaran apa murid-murid? Kita nak tahu? Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Kita bawakan kepada anda guru kita daripada Maktab Rendah Sains Mara Bentong Pahang, Cikgu Muhammad. Cikgu apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah daripada Bentong Pahang tu. Okey, jadi hari ini cikgu kita nak mempelajari mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Baik cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu, apa kata kita lakukan SOP terlebih dahulu cikgu? Ya, bagus. Okey, dipersilakan cikgu. Okey. Dan hari ini cikgu, apa yang menarik yang akan cikgu kongsikan bersama dengan kita dan murid-murid kita di rumah sana cikgu? Hari ini saya akan memperkenalkan teknologi industri yang telah kita ada di zaman sekarang, yang kita telah pakai sekarang. Wow, maknanya negara kita ni bukan calang-calang dah cikgu ya? Ya. Banyak membawa satu sistem-sistem yang cukup canggih untuk kita memodernkan lagi sistem yang ada sekarang. Betul cikgu? Betul. Baik, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu, saya nak jemput kawan-kawan saya cikgu untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Alright, jadi murid-murid kita pun nampak muka dah bersemangat untuk bersama dengan kita dah cikgu. Ya. Kalau semua dah bersedia, tunjuk good sikit murid-murid. Okey, baik. Semua dah tersenyum dah tunjuk good dah. Jadi kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu cikgu, boleh? Boleh. Baik, kita nak mulakan yang pertama bersama dengan Nur Sahasna. Okey, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Hai, nama saya Nur Sahasna Syabila binti Muhammad Izlan Shah. Cita-cita saya untuk menjadi electrical engineer. Okey, baik. Kalau macam tu kena belajar betul-betul lah dengan cikgu ya. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita nak bersama dengan Farhan. Dipersilakan Farhan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan Hakimi bin Muhammad Razi. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang mekatronik engineer. Wow, itu hebat cikgu ya. Ya. Baik, dan seterusnya kita nak bersama dengan Khairunisa. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Assalamualaikum, nama saya Khairunisa binti Mak Fadil. Saya punya cita-cita adalah untuk menjadi chemical engineer. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Adam. Dipersilakan Adam. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Faizal. Cita-cita saya nak jadi product designer. Alright, semua nak menjurus kepada engineering ni cikgu ya. Ya, betul. Baik, dan kita nak berkenalan pula dengan Amar. Amar ada? Hai, Assalamualaikum sejahtera. Cita-cita saya nak jadi pegawai polis. Okey, baik. Dan last sekali, kita nak berkenalan pula dengan Alani. Dipersilakan. Salam sejahtera, saya Nur Alani Fatini binti Muhammad Rais. Cita-cita saya untuk jadi electrical engineer. Oh, wow. Semua bercita-cita besar lah cikgu. Ya. Jadi untuk topik kita pada hari ini cikgu, biasanya susah ke senang cikgu? Topik hari ini sebenarnya tak susah pun. Tak susah Cuma cikgu, kita kena beri perhatian sedikit, fokus. Beri perhatian sedikit. Ya. Dan kita nak tanya juga murid-murid kita, sama ada senang ke susah topik kita pada hari ini. Boleh kita tanya murid-murid kita cikgu? Boleh. Baik, kita nak tanya kepada Sahasna. Apa pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Dipersilakan. Pada pandangan saya, tajuk ini amat menarik dan agak mencabar. Bukan itu saja, PLC ini amat penting kerana banyak digunakan di pelbagai industri.
Okey, banyak digunakan dalam industri. Maknanya nanti cikgu nak kerja senang lah cikgu. Betul. Siapa yang betul-betul mahir cikgu Ya, betul. Okey, baik, kita nak tanya seorang lagi. Kita nak bertanya kepada Farhan. Silakan Farhan. Apa pandangan anda tentang topik kita hari ini? Pada pendapat saya, tajuk ini sangat best untuk didalami sebab kita akan tahu lebih banyak lagi tentang komponen-komponen yang kita telah belajar pada tajuk elektronik digit yang kita dah belajar. Okey. Baik cikgu. Cikgu berapa tahun dah cikgu pengalaman dalam subjek ni cikgu? Saya saya mengajar PKE ini sejak pada tahun 2015 sampailah sekarang. Weh, lama dah cikgu. Ya, tak. Jadi maknanya adalah anak-anak murid cikgu yang dah berjaya dalam engineering ni cikgu Saya rasa. sebagai seorang jurutera. Betul cikgu? Ya. Baik, dan selepas ini murid-murid mesti nak tahu apakah di antara soalan-soalan yang menjadi kegemaran untuk masuk dalam SPM nanti. Itu yang murid kita nak tahu cikgu. Ya. Jadi bagi mereka yang nak tahu apa di antara soalan yang famous dalam SPM nanti untuk mata pelajaran kita pada hari ini, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, terus bersama dengan kami. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Baik cikgu, kita nak tengok murid-murid kita ni dah bersedia ke belum untuk mengikuti kelas pengajian bersama dengan Cikgu Muhammad pada hari ini. Kalau dah, tunjukkan good sikit murid-murid. Okey. Boleh Okey, baik. Biasa engineer ni dia kena bersemangat. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, baik cikgu, tanpa buang masa lagi, apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini? Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, persilakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan mulakan untuk belajar dengan tentang PLC. Selalunya kita daripada kita ni kita panggil dia PLC, lebih mudah untuk kita dengar. Alright. So PLC sebenarnya adalah daripada pengawal logik boleh atur cara. Okey, pengawal boleh atur cara. So bila perkataan boleh atur cara tu, itu bermaksud kita akan buat sedikit programming. Okey, programming bermaksud kita programming pun tak susah, programming mudah saja kan. Cuma apa yang kita perlu buat, kita perlu fokus. Kita perlu fokus dan kita boleh dapat semuanya. Okey. Right, seterusnya kita akan tengok dia punya objektif pembelajaran dulu. Apa yang kita nampak hari ini, kita akan menyatakan fungsi PLC. Kita nak berkenalan dulu dengan PLC itu, apa itu fungsi dia. Dan seterusnya kita akan menerangkan fungsi setiap komponen PLC itu. So PLC ni dia sebenarnya adalah macam komputer lah kan. Kita nak kenal juga dia, barang-barang dia, apa dalamannya kan, supaya kita boleh tahu apa benda yang PLC itu. Dan seterusnya kita akan menerangkan arahan asas saja. Arahan asas ni maksudnya asas. Sebab kataannya asas, bila asas tu basic lah. So janganlah takut. Bila kita kata atur cara, kita takut kan. Betul. Ini asas saja. Okey. So next word apa yang kita buat adalah kita nak tengok pula dia punya kita nak membina pengatur cara mudah tu menggunakan arahan asas. Kita nak bina sikit. Kita kenal dan kita bina. Okey. So pada slide yang pertama ini, kita nak berkenalan kan. Berkenalan dengan pengawal logik atur cara. So ini sebenarnya adalah pengawal logik atur cara. Yang warna hijau ni kan. Dia ada banyak-banyak sebenarnya. Kalau dalam ni dia mungkin brand ini dia warna hijau, brand lain dia warna lain kan. Tetapi cara dia tu hampir sama saja. Dia punya prinsip adalah sama. So kalau kita nampak di sini, PLC dia akan dipasang pada satu board. Okey, board. So di sini adalah dia punya MCB, ini PLC. Dan seterusnya di sini adalah dia punya geganti ataupun relay, dan seterusnya ini adalah sambungan poin-poin wire yang kita akan gunakan nanti.
So benda ni sebenarnya kita ada satu lagi yang kita namakan sebagai power module. Mana kita letakkan bekalan kuasa di situ. Okey, seterusnya. Kita tengok apa itu PLC. PLC itu sebenarnya adalah satu sistem yang berasaskan microprocessor. Kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris, microprocessor lah kan. Mudah kan, senang. Saya jarang nak cakap dalam microprocessor kan. So ini adalah perkataannya microprocessor dalam bahasa Melayu untuk mengawal mesin dan proses industri. So kita sekarang ni bukan nak simple punya, ini industri punya kan. So kita kena tengok sikit apa benda. So microprocessor ni akan menggunakan ingatan. So dalam seperti microprocessor yang lain, dia mesti ada ingatan. So ingatan itu akan kita letakkan dia punya atur cara. Kan, so disimpankan atur cara tersebut dan dia akan melaksanakan 4 fungsi yang kita akan nampak ini, iaitu fungsi logik, fungsi penjujukan dan juga fungsi masa dan juga arithmetic. Arithmetic tu adalah tambah-tambah, masa adalah time lah kan, masa. Penjujukan tu adalah dia punya ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan logik itu logik kita, ya ataupun tidak. Okey, so itu yang kita nak tengok dalam PLC ni. Apa kelebihan ni cikgu? Ni keluar dah kelebihan ni. Ini kelebihan dia sebenarnya kan. So PLC ni sebenarnya sebelum kita ada masa kita buat revolution industri dulu, kan kita nakkan industri itu cepat. Betul. Kan? So itu yang penting. So kita binalah PLC ni. PLC ni dibina pada tahun agak lebih ke tahun 1970-an. Okey, oleh engineer daripada Jerman. Okey. Dia yang cipta. So sejak daripada itu orang semua menggunakan PLC untuk industri. So PLC ni kelebihan dia lebih efisien. Dia efisien dan dia lebih fleksibel. Okey. Fleksibel tu bermaksud kita boleh gunakan untuk apa-apa cara sahaja. Okey. Dan seterusnya dia dikawal oleh komputer. Kalau mesin yang dulu, kita terpaksa guna kuda, kita terpaksa guna orang. So, banyak benda yang nak kontrol. So, sekarang kita kontrol dengan komputer sahaja. Alright? Dan selepas tu, bila kita menggunakan PLC ni, kos dia menjadi rendah. Kan? Dan masa yang kita gunakan pun dah, operasi dia pun sangat pantas. Okey, sekarang kita boleh guna 24 jam. Kan? Kalau dulu, orang nak tidur, terpaksalah berhenti. Stop kejap. Kan? So banyak benda. Dan seterusnya yang paling penting sekali adalah dia senang dibaiki. Okey cikgu. Jadi kalau PLC ni cikgu digunakan di office, di kilang, di industri dan sebagainya, betul cikgu Selalunya kita tak gunakan di office, kita gunakan di kilang saja untuk manufacturing. Manufacturing untuk operasi pembuatan. Siapa-siapa engineer yang baru akan masuk industri pembuatan, dia akan jumpalah PLC. Tapi cikgu, kilang ni kadang-kadang ada yang kecil, ada yang besar cikgu. Ada dia jenis-jenis PLC dan saiz-saiz dia ke cikgu? Ya, mesti. Okay, mesti ada. Dia ada saiz-saiz dia. Mari kita tengok saiz dia hari. Baik cikgu. Alright. So kita ada saiz. Ada 5 jenis saiz yang kita ada. Sekarang saiz itu sebenarnya bergantung kepada titik masukan dia. Okey. So kalau kurang daripada 15, maka kita panggil dia sebagai nano. Alright. Dan seterusnya kalau antara 15 hingga 125, kita panggil dia sebagai makro. 32 hingga 128 kita panggil kecil, 64 hingga 1024 kita panggil sederhana. Yang besar adalah 512 hingga 4096. So kalau mesin tu sangat sangat kompleks, dia akan guna yang besar. Okey, murid kita ada nak tanya soalan cikgu? Boleh kita raikan? Ya. Alani, silakan. Cikgu. Ya. Apa itu bilangan masukan dan keluaran? Apa maksud dia? Okey, bilangan masukan dan keluaran ni sebenarnya adalah pada PLC tu, kalau kita nampak PLC tu, dia satu bahagian tu yang kita nampak dia ada skru sahaja. Okey? Dan dia ada LED sahaja. Sebenarnya di situ dibahagikan kepada 2. Okey, setiap bahan dia mesti ada masukan dan setiap bahan dia mesti ada modul keluaran supaya barulah dia punya mesin itu boleh berfungsi. Kalau tidak, kalau kita ada keluaran saja, tak ada masukan, macam mana dia nak berfungsi kan? So kena ada input dan kita kena ada output. Barulah kita dapat ada yang keluar. Ya. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit gambaran kepada murid-murid kita, mungkin lebih jelas dengan gambaran tu cikgu. Okey, kita tengok gambaran dia ya. Alright, ini adalah komponen PLC sebenarnya. Okey. Komponen PLC sebenarnya
Ini yang hijau tadi tu kan. Ini adalah PLC tu. So di situ kita ada unit pemprosesan CPU. Dan di bawahnya kita ada ingatan. Okey. Dan sebenarnya yang skru-skru tadi yang kita nampak tu adalah modul keluaran dan modul masukan. Kan? Dan kita nampak dia ada satu kita panggil modul bekalan kuasa yang kita nak powerkan dia. Alright? So ini adalah benda yang paling penting. So kita ada satu lagi peranti pengatur caraan. Peranti pengatur caraan ni dia sebenarnya kena ada kena ada two ways. Okey. Dan seterusnya kalau kita dah tahu komponen PLC ni kita kena lukis sebenarnya. Kan? Ini adalah rajah blok pengatur rajah blok komponen PLC. So kita kena tahu gambar rajah blok ni sebab selalunya kita sebagai engineer kita nak mudahkan perkara kan. So kita kena tahu dia punya rajah blok. So rajah blok dia berbentuk begini. Arah ini menunjukkan segalanya. Okey. Kita ada unit pemprosesan yang saya sebut tadi, semua kita masukkan seperti begini. Alright. Okey, baik cikgu. Tapi tadi cikgu dah sebut tentang kelebihan PLC. Ya. Cuma kita tak tahu sekarang ni apa sebenarnya fungsi satu persatu daripada komponen PLC ni. Ya. Mungkin cikgu boleh ceritakan. Okey, banyak benda tu kalau kita nak ceritakan kan. Banyak benda yang kita. Okey. So fungsi PLC sebenarnya daripada 5 tu dia setiap satu dia ada tugas dia. Tugas yang pertama adalah unit pemprosesan. So proses dia adalah memproses isyarat masukan dan mengeluarkan isyarat pengeluaran. So di sini juga sebenarnya berlakulah proses kita nak buat arithmetik, logik, jujukan, masa semua dibuat di sini. Okey. Itu tempat ini sebenarnya macam otak kita lah kan. Inilah otak kita sebenarnya. So daripada otak kita ada satu bahagian pada otak kita untuk ingat. Ini adalah unit ingatan. So dia akan menyimpan atau cara dan semua data yang ada. Okey. Dan seterusnya kita ada bekalan kuasa. So bekalan kuasa ni adalah untuk membekalkan 24 volt supaya kita semua boleh berfungsi. Macam kita lah kan, kalau kita nak berfungsi kita kena ada kuasa kan. Betul. So kita makan lah kan. Ini tempat kita makan lah. Okey. Alright. So dan seterusnya modul masukan dan modul keluaran. So ini adalah sebenarnya adalah macam kita antara muka. So ini tempat kita nak masukkan sesuatu, nak keluarkan sesuatu. Dan last sekali kita ada peranti pengatur caraan yang mengatur cara PLC. So kita ada alat lah yang memasukkan something ke dalam kita punya memory. Yalah cikgu, kadang-kadang kita ni manusia kadang ada part tu kadang kita terlupa. Ya, betul. Ada punya sukatan dan sebagainya. Jadi dengan adanya PLC ni cikgu untuk menyelaraskan, betul cikgu? Dan untuk memudahkan urusan kita. Mungkin itulah tugas dia sebenarnya. Dia akan menseragamkan supaya kita tahu perkataan SOP sekarang kan. Ini adalah standard operating procedure yang akan mengawal segalanya kan. Maknanya tak larilah cikgu Dia tidak akan lari. So maka pengeluaran yang kita dapat itu adalah uniform, sangat seragam, dan kalau dikeluarkan tu dia banyak dia cepat, semua benda macam tu. Okey, baik cikgu dah tunjuk dah beberapa perkara berkaitan dengan PLC ni cikgu. Mungkin ada tak bentuk-bentuk soalan ataupun contoh soalan yang boleh ditanyakan untuk PLC ni cikgu? Bagus Iman, kita masuk pada soalannya ya. Okey cikgu. So soalan yang pertama sekarang ni kita dah berkenalan kan, so kita kena tengoklah soalan-soalan perkenalan dulu. Betul. Kan. Sebelum kita pergi mengatur cara. Okey, soalan yang pertama. Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan PLC. Tandakan betul bagi pernyataan yang benar dan pangkal bagi pernyataan yang salah pada petak yang diberikan. So hari ini apa yang kita buat adalah kita kena baca betul-betul apa pernyataan-pernyataan tersebut. Ya. Okey. Sistem yang digunakan untuk mengawal mesin dan memproses industri. Kita tengok anak-anak murid kita. Macam Amar tu dia macam nak cuba, dia dah senyum dah tu cikgu. Boleh kita nak minta Amar tolong cikgu? Ya. Boleh? Silakan Amar. Boleh. Jawapan saya betul. Betul? Okey, betul. Tanda right. Ya, betul. Betul. Tepat sekali Amal. Okey, soalan yang kedua. Sistem yang berasaskan mikroprosesan. Siapa pula? Adam. Silakan Adam. Jawapannya betul cikgu. Betul juga. Oh, betul. Betul juga cikgu. Ya, sistem berdasarkan mikroprosesan. Ya, betul. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga. Farhan, silakan. Jawapan dia betul juga Ibu. Mikroprosesan hanya melaksanakan proses mengingat dan menghantar keluaran.
Anda pasti, Farhan? Pasti Saya Farhan? rasa salah, cikgu. Kenapa, Amal? Kenapa salah? Apa yang cikgu kata tadi, mikropemprosesan menggunakan ingatan yang boleh diatur cara untuk menyimpan arahan dan melaksanakan fungsi. So ada banyak lagi kan, sebab dia ada logik, dia ada masa. Ya. So dia ada banyak lagi benda tu sebenarnya. Okey. So jawapan dia sebenarnya salah. Okey. Okey. Maknanya lepas ni cikgu dah takkan salah dah cikgu? InsyaAllah lah. Dah takkan salah dah. Okey. Okey, baik cikgu. Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua, nyatakan kelebihan PLC. So, siapa nak cuba? Silakan. Sahasna. Okey, Syasna. Jawapan saya efisien, fleksibel dan kos yang rendah. Efficient. Okey. Fleksibel. Okey, betul. Possible. Kos yang murah. Kos yang murah. So, ada tak jawapan-jawapan yang lain yang kita nampak? Okey, siapa nak cuba untuk tambah lagi? Kok ada jawapan dia yang lebih panjang lagi ke? Ada ke murid-murid kita nak cuba? Ada siapa nak tambah? Okey, Alani. Okey, Alani, tambahkan. Dikawal oleh peranti komputer, mudah untuk dibaiki. Okey. Cikgu, kita tengok. Masa operasi yang pantas dikawal oleh komputer, Mudah untuk mudah dibaiki. dibaiki dan dikawal oleh peranti komputer. So ada tambah satu lagi iaitu masa operasi yang sangat pantas. Right. Maknanya cikgu tadi markahnya 3 cikgu. Ya, markahnya 3 tapi yang ini kita nak tanya 3 kan. Yang ini tambahan. Tambahan lah Mungkin juga, tambahkan kan. So satu jawapan? isi, satu jawapan, satu markah. Cantik cikgu. Ya. Baik. Kita nak pergi kepada yang seterusnya cikgu. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang nombor 3. So, nyatakan jenis PLC bagi bilangan titik keluaran dan masukkan yang betul. Tadi je baru kita bincangkan. Ya. So, yang pertama. Okey, silakan. Untuk 15 titik ni, apa jenis PLC-nya? Ahmad. Jawapan saya nano. Nano. Betul ke nano 15 titik? Nano, Okey. nano. Ya, betul. Alright. Baik, untuk seterusnya. Siapa pula nak cuba? Untuk 15 hingga 128.5 ialah Amal juga. mikro. Okey. So, Amal apa jawapannya? Jawapan dia mikro. Mikro. Okey, mikro. Mungkin Amal nak seteruskannya ke? Apa? Okey, silakan. Jawapan yang terakhir ialah kecil. 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 Saya rasa salah lah cikgu. Oh, salah. Syahsna. Memang salah pun. Syahsna. Ya. So, apa Okey. jawapan dia? Sahasna, jawapannya apa tu? Jawapan dia sederhana. Sederhana. Ya, sederhana. Tepat sekali sana. Maknanya Okey, kena itu sahaja. Ya apa soalan-soalan yang ada sepatutnya pelajar kena tahulah soalan-soalan ini dan kena hafal benda-benda ni kan. Okey, baik cikgu. Ya. Dan soalan seterusnya cikgu? Soalan yang seterusnya. Alright. Soalan yang seterusnya adalah tentang gambar rajah blok. Ya. Kita nak nyatakan bahagian rajah blok komponen PLC. Okey, silakan. Adakah murid-murid kita nak cuba? Alright, Khairunisa. Yang A tu unit pemprosesan pusat. Okey, A unit pemprosesan pusat. B B peranti pengacaraan. B peranti pengatur caraan. Okey, yang seterusnya yang C. C bekalan kuasa. Okey, C bekalan kuasa. So kita tengok jawapan dia betul tak betul. Right. Okey, so macam mana sebenarnya Khairunisa, macam mana awak tahu B itu adalah peranti pengatur caraan? Sebab dia ada arrow yang dua hala tu. So dia peranti pengatur caraan. So kena tengok pelajar murid-murid kena tengok okey kalau kita dia boleh hubung komunikasi itu dua arah. Dua arah kan, dua arah. Maka ini adalah peranti pengatur caraan. Yang lain cuma satu arah sahaja. Tadi macam cikgu kata tadi orang dulu cikgu kena pakai kuda, pakai orang untuk buat kerja dekat kilang cikgu. Ya betul. Maknanya kita kena bagi arahan baru dia buat kerja. Ya. Tapi kita nak tahu juga mesin ni macam mana dia bagi arahan. Tapi selepas ini boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kita berehat seketika murid-murid. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Sukses SPM 2021. Macam saya sebut tadilah sebelum rehat kan, kalau orang dulu cikgu dia kena bagi arahan. Tu susun batu. Angkat kotak. Tapi cikgu, macam mana ni? Mesin PLC ni cikgu, dia memberi arahan kepada sistem itu. Sila cikgu. Okey, kita tengok kan. PLC dia memberi arahan, dia ada bahasa pengatur caraan dia. Okay. Dia ada bahasa dia sendiri kan. Mesin pun dia ada bahasa dia sendiri. Okay. So bahasa yang pertama adalah rajah tangga. Okey. Yang kedua adalah kod mnemonik. Okey. Yang ketiga adalah gambar rajah blok. Yang keempat adalah carta aler dan seterusnya adalah senarai penyataan. Okey. Kalau zaman-zaman sekarang kan, zaman sekarang mungkin 55 ni digunakan. Kan, tapi sekarang sebagai pelajar kita nak tengok yang mana yang penting. So yang penting sekarang untuk adalah basic sekali adalah rajah tangga dan kod mnemonik. Itu yang paling basic. Jadi paling basic. hari ini kita nak berkenalan dengan gambar rajah tangga dengan kod mnemonik. Tapi cikgu, bahasa dia macam mana cikgu? Itu yang tak tahu tu kan. Mudah saja bahasa Mudah dia juga, kan. Mudah saja. Oh, ni bahasa dia. So, Okey. sebenarnya kalau kita tengok untuk bahasa pengatur caraan ni, dia sebenarnya dia berasal daripada kita litar kawalan geganti. Zaman dulu waktu kita mula industri dimulakan, kita nak pasang banyak tu, kita kena pasang switch 1, switch 2 dan selepas tu kita kena ada geganti. Geganti ni pula akan menyebabkan lampu tu menyala ke, mesin itu bergerak ke apa semua. Ini yang akan menentukan sebenarnya. So, sekarang ni tetapi masalah untuk yang ini adalah dia terlalu banyak wiring. Dia punya wire tu terlalu banyak. Okey, bila pendawaian tu terlalu banyak, kalau kita nak baiki dia jadi susah. Nak cari kat mana tu? Cari kat mana tu. Okey. So benda itu kita kena tu. Kan? So kena tengok dan kita mudahkan dia. Dengan menggunakan gambar rajah tangga. Dan gambar rajah tangga ni kita hanya masukkan ke dalam komputer saja. Peranti pengatur caraan. So dia akan hantar kepada memori kepada ingatan PLC. So kalau kita tengok di sini, ini adalah litar kawalan geganti. Kalau kita nak gerakkan hanya satu mesin sahaja, kita perlukan satu bilik. Wow. Satu bilik. Satu bilik ni kita ada geganti di sana, geganti di sini, wire di sana, wire di sini. Ya Allah, banyaknya. Kan? So, ini satu bilik ni cikgu Ya, satu bilik. Wow. Kan? So banyak benda yang kita nak kena buat. Di belakang dah satu ini, di belakang tu ada wiring pula. Belakang tu ada ni pula. So terlalu banyak benda yang kita nak tengok. Ini dulu cikgu Ini dulu. Okey, sekarang macam mana cikgu? Sekarang kita dah mudahkan. Okey, mudahkan dia jadi macam ni saja. So kita ada PLC di sini dan kita ada dia punya ini adalah dia punya relay yang kita gunakan. So ini adalah wiring yang kita gunakan. So bila kita ada gambar rajah tangga, kita programkan, masukkan ke dalam PLC ini dan seterusnya wiring yang kita dapat tu dah kurang. Kemas lah cikgu. Kemas lagi. Ya, senang lah kita nak lekat kat dinding je kan? Ya, betul. Okey, baik cikgu. So kita nak tengok kali ini adalah bahasa gambar rajah tangga tersebut. Okey. So gambar rajah tangga tu sebenarnya dia terdiri daripada 3 je sebenarnya. 3 je saja. 3 saja. 3 saja. Dan kita ada ciri-ciri yang asas tu 3 saja, tapi kita ada yang lain-lain yang hampir sama dengan litar pendawaian tadi, kawalan pendawaian. So kita ada yang pertama ini kita panggil dia sebagai L1 dan L2. So L1, L2 tu apa? L1, L2 tu adalah bekalan kuasa. So dia membekalkan 24 volt di sini. So dan seterusnya itu kita ada PB1, PB2 dan S1. PB ini bermaksudnya pundak tekan. Okey, S tu bermaksud Swiss. Senang. Okey. Itu saja sebenarnya kita memanglah ada Swiss dan pundak tekan saja yang kita ada. So kita ada jenis yang normally open, sesuatu yang terbuka dan normally close, itu yang tertutup. Okey. Dan kita ada geganti di sini. Dan ini geganti ini adalah contoh dia punya keluaran dia. So di sini peranti masukkan adalah pundak tekan dan Swiss, peranti keluaran adalah gegelung geganti. So daripada sini kalau kita buat yang mudah ini, kita namakan dia kendalian dia. Bagaimana dia beroperasi? Kita namakan dia kendalian. Kendalian dia apabila pundak tekan ini ditekan, so kita dah programkan supaya PLC itu anjurkan
mana yang nak pergi. So geganti akan bertenaga. Geganti ini akan bertenaga. So apabila pun nak tekan PB2 ni ditekan, kita tekan dia, so dia akan terbuka. So dia punya geganti itu tidak akan bertenaga. So kalau kita sambungkan wire ataupun kita sambungkan ke motor, maka dia akan, lampu itu akan menyala pada geganti. Okey. So kalau kita tengok yang ini, kalau kita gunakan switch, okey, apabila switch itu ditutup, lampu ini akan menyala. Dan satu lagi ciri tentang PLC ni, dia kena ada N, gambar rajah tangga dia kena ada N. So bermaksud atur cara kita tu dah tamat. Okey. So kalau kita tengok di sini, ini kita panggil dia sesentuh lazim buka. Sesentuh lazim buka ini kalau simbol pendawaian dia begini, tetapi dalam PLC, dalam gambar rajah tangga bentuk dia begini. Alright? Dan sesentuh lazim tutup, dia bentuk simbol pendawaian dia bentuk begini. Okey? Tetapi kalau dalam gambar rajah tangga bentuk dia begini. So kita kena ingatlah yang ini. Dan keluaran dia mesti bentuk bulat, hampir sama saja. Okey? So yang ini sahaja yang kita ingat. So susah ke? Senang saja kan? Senang cikgu. Ya. Maknanya pendawaian dengan PLC simbolnya berbeza lah cikgu Ya, simbolnya berbeza sedikit. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak buat betul-betul ni cikgu. Macam mana kita betul. nak buat simulasi pengaturcaraan ni cikgu? Okey. Okey. Okey, kalau kita tengok sini, kalau dalam pengaturcaraan, kalau kita belajar saja dengan hanya mengingat saja, dia tidak akan bermanfaat. So kita kena buat pengaturcaraan. Praktis terus. Praktis terus. Okey. So dalam internet sekarang dia ada banyak source yang macam ini kita dapatkan source yang percuma sahaja. So kita tekan dalam Google cari search simulasi. Dan kita keluarlah kan. Okey. So kalau kita tengok sini, saya telah sediakan satu video. Mari kita lihat video tersebut macam mana saya jalankan satu operasi PLC menggunakan gambar rajah tangga. Boleh? Jom kita saksikan. Macam menarik lah cikgu. Ya. Yang mana kita boleh buat simulasi pengaturcaraan ni. Mungkin cikgu boleh jelaskan sikit cikgu kepada murid-murid kita di studio dan juga di rumah. Macam mana nak kendalikan simulasi ni cikgu. Okey. Silakan. Kita tengok balik dalam video tadi, yang sebenarnya saya tunjukkan yang pertama sekali itu adalah dia punya button-button yang kita ada. Okey. Kita ada button masukkan dan kita ada button edit tools. Okey, itu saja yang kita nak gunakan. So yang itu adalah rang. Kita panggil dia sebagai rang. Bila rang itu kita tambahkan dia punya switch yang kita nak. Okey. So kita tambahkan load yang pertama adalah switch itu, dan di bawah itu kita ada satu declaration. Kita kena declarekan apa benda yang kita nak masukkan itu. Right? So kita tambah lagi switch yang kedua, dan switch itu saya tukarkan dia jadi normally close. Sesuatu lazim tutup. Dan yang ketiga tu saya tambahkan sebagai output. Okey. Dan seterusnya kita tambah lagi rang untuk yang kedua, kita tambah switch. Okey. Dan kita tambah lampu satu. Dan kita kena declare lah. Biasalah tu kan. Kita declare. Dan selepas kita declare, kita nak cuba run benda ni. Okey. Right. Kita nak tengok dia berjalan ke tak berjalan lah. Ya, kita kena tengoklah berjalan tak jalan. Right. So
kita nak mulakan simulasi ini tersebut. So kita tekanlah button yang hijau tadi. So dia jadi warna merah, masuk benda tu bergerak. So bila kita tekan salah satu switch yang pertama, lampu itu akan menyala. Okey, dan kita tekan yang switch yang kedua, dia memutuskan litar tersebut. Okey, seperti yang kendali yang saya cakap tadi. So yang di bawah itu, bila tekan di bawah, dia akan terus menyala. Lampu itu akan menyala. Maknanya cikgu bila kita tekan jemputan hijau tu dia akan berjalan lah. Ya, kita tekan dari sini, yang ini akan berfungsi. Kita tekan yang ini, dia akan memutuskan. Maknanya setiap kali perubahan yang kita buat cikgu, setiap kali tu kita kena uji. Ya, betul. Okey cikgu. Ya. Maknanya di sini cikgu, antara perkara-perkara yang perlu kita tahu juga berkaitan dengan dia punya kod dan sebagainya cikgu Ya. Okey, boleh cikgu teruskan lagi cikgu? Okey. Kalau kita tengok sini, sekarang kita nak tengok kod mnemonik dia. So ini kod mnemonik. Kod mnemonik ni kita ada dua lajur di sini. Lajur pertama adalah arahan, di mana kita tuliskan dia punya arahan itu. Load ke, tim ke apa ke. Yang seterusnya kita ada data. So data itu adalah yang mana kita letakkan dia punya modul masukkan atau modul keluaran dia. Okey. So seterusnya kita tengok ini adalah penterjemahan simbol pendawaian ke kod mnemonik. Tadi kita nampak Swiss dan lepas tu kita dah tukarkan jadi gambar rajah. Betul. So macam mana kod mnemonik dia? Kod mnemonik dia adalah LD. Okey, arahannya LD itu adalah arahan untuk permulaan tangga. So ada satu lagi LD tapi dia untuk permulaan blok. Okey. Dan yang seterusnya, kita ada kalau pendawaian, ini juga LD juga, dia untuk blok. Dan seterusnya, kalau kita ada dua, kan, macam mana kita nak gabungkan kedua-dua switch tersebut? Kita namakan dia sebagai N. N. Alright. So, kalau switch itu berada di bawah, kita namakan dia sebagai O. So, kita tulis itu O. So, kod mnemonik dia adalah NO. So, kita tak perlu ingat banyak pun. LD, N, O. Maknanya N ni maknanya dua-dua sekali cikgu? Ya, N dua-dua sekali. Kalau O ni salah satu? Ya, salah satu. Okey. Baik cikgu. Dan seterusnya, kalau kita lazim tutup, maka kita namakan dia sebagai load node. Load node. Itu sahaja. Dan output, ini bentuk gambar rajah tangga dan nama dia adalah out. Senang lah nak ingat cikgu. Tak susah pun, sangat mudah. Maknanya kita kena tahu cikgu macam mana nak menterjemah simbol pendawaian ni cikgu Ya, dan terakhir sekali seperti gambar rajah tangga tadi dia ada N. Maka dekat sini pun kita kena ada N. N ni maknanya hujung lah cikgu. Ya, hujung. Ya. Murid kita nak tanya soalan. Dipersilakan Farhan. Cikgu saya nak tanya, untuk N ni dia tak ada simbol pendawaian ke cikgu? N ini dia tak ada simbol pendawaian sebab di N ini adalah kita nak menamatkan saja. So kita kalau gambar rajah tangga ada dia N, maka kita tak boleh tunjukkan N tu bagaimana kan. Tapi itulah yang cara dia kita nak menamatkan. Alright, seterusnya kita nak bina kod gambar rajah tangga, kita nak bina kod mnemonik. Macam mana kita nak buat? So kita kena ikutlah satu persatu. So kali ini saya nampak. So kalau kita nampak yang pertama, saya solvekan yang pertama dulu. Okey, macam mana kita nak buat? So yang arahan yang pertama adalah kita akan letak load. So arahan kita letak load bersamaan dengan dia punya simbol dan kita letak out bersamaan dia punya dia punya gambar rajah tangga tadi. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok kalau arahan di sini kita tahu dah tadi kan saya katakan load node. Ini load node. So letakkan sekali dengan data dia. Okey. Seterusnya 100 ni untuk out. So maka kita namakan dia sebagai out. So mudah sahaja. Dan seterusnya kalau kita tengok ni kalau kita dah gabungkan di sini jadi macam mana kalau kita gabungkan. So gabung yang pertama load 000 dan sepatutnya yang tadi dia akan jadi N node. Okey. Dan seterusnya kita dapat out. Yang tadi kalau bentuk macam ni kita akan tahu dah dia akan jadi O. Okey. So kita load dia dan selepas itu kita O-kan. O-kan dia. Ya, okey. So last kali kita akan dapat out. Baik cikgu. Ya, mudah sahaja sebenarnya. So kalau kita dah di sekarang kita sampai ke soalan contoh. Ada yang nak bagaimana cuba sekarang? Ada nak cuba tak? Cikgu dah bagi contoh banyak dah tadi kan. Okey, jadi kita nak tengok murid kita ada tak yang boleh menjawab soalan yang cikgu berikan. Siapa nak cuba? Kita nak tengok. Alani, silakan.
Okey, untuk yang silakan. Pertama, arahan yang pertama LD ataupun lot. Ya. Data dia 0000. Okey. Yang kedua PB2, arahan dia adalah N0. Data dia 0001. Okey, tepat. Untuk last sekali kat dia punya hujung tu out, dia bilang ganti dia out. Data dia 00. Okey. 1100. Okey. Lepas tu kita pergi ke. Alright. So siapa nak cuba yang kedua ke? Okey, siapa nak cuba yang kedua? Adam. Okey, Adam. Saya cikgu. Bagi Okey. S1, Ya. arahan dia LD Okey. dan data dia 00002. Tepat sekali. Okey, seterusnya. Arahan dia out. Lepas tu 10001. Okey. Okey. Dan last sekali. Sekali apa dia? N cikgu. N. N je. Tepat Banyak N sekali. habis lah cikgu ya? N habis lah. Okey. Itu pun dah nak habis dah. Baik, Okey. cikgu. Right. So kita tengok di sini kalau kod nombor ni sebenarnya kita ada tambahan lagi, kita ada pemasa. So saya terangkan jelah pemasa ini. So pemasa kalau kita arahan, kita tengok sini kalau ada kita ada load, maka kita kena tulis load. Load dulu. Load. Dan seterusnya kita ada team. So team ini kita kena, sebab nama dia team 000. So kita kena cakaplah dekat komputer tu, nama saya team 000. So kita letaklah 000. So komputer tu tanya berapa masa? Kita letak #0050. Bermaksud dia hashtag dia 5 saat. Oh, 5 saat. Okay, yang lain tu sama je lah. So kalau kita nak tengok, dia akan jadi kemudian kita tanya anak murid kita macam mana. Sahasna ada nak tanya soalan lah cikgu? Sahasna. Sahasna nak jawab ke nak tanya soalan? Silakan. Nak tanya soalan. Tanya soalan, silakan. Okey. Cikgu, apa fungsi hashtag tu? Saya kurang faham. Okey, hashtag 0050 ni sebenarnya adalah jumlah masa yang kita perlukan. Kalau kita perlukan tambahan masa, katakan 10 minit. Jadi kita tukarlah jadi hashtag 100. Hashtag 1000. Jadi pertukaran itu akan menyebabkan kita punya masa itu berubah. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok, saya jawab teruslah senang. Okey, boleh cikgu. Right. So yang kedua kita kena, bila kita nak gunakan ini, kita ada load not team 00. Tadi kita dah tahu kan, komputer dah tahu nama dia. Jadi kita panggillah dia, senang kan. Dan seterusnya kita panggil N1000. Dan seterusnya out, dan seterusnya kita N kan. Baik cikgu, yang hujung tu saya tahu N. Ya, tepat sekali. Okey, baik cikgu, kita nak tengok lagi beberapa contoh untuk kita lebih memahami, untuk kita memindahkan kepada kod mnemonic. Okey cikgu Okey, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian di Sukses SPM 2021. Tadi kita dah tunjukkan, cikgu pun dah tunjuklah, bukan saya tunjuk, cikgu tunjuk, iaitu rajah tangga nak dipindahkan kepada kod mnemonic. Jadi cikgu mungkin ada lagi contoh yang cikgu boleh tunjukkan kepada kita semua untuk kita lebih faham tentang bagaimana kita nak memindahkan kod tu cikgu. Yes. Banyak lagi. Ada satu lagi contoh yang saya nak tunjukkan. So yang kali ini tadi kita gunakan pemasa. Nah, kita dah belajar dah tentang pemasa ini, dan pemasa itu sebenarnya adalah timer. Okey, kalau kita nak gunakan dalam kita punya industri, kita nak bagikan set masa kan. So itu adalah timer. Maknanya hashtag tu cikgu untuk masa tu juga Ya, masa. Saya ingat sebab biasa dekat media sosial cikgu. Okey, baik. Terus cikgu. Okey, seterusnya kita ada satu lagi selain pada pemasa, kita ada satu lagi yang kita namakan sebagai counter. Counter itu adalah pembilang lah kan.
pembilang. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil counter lah, tapi dalam bahasa mnemonik pun dipanggil dia counter, kan? Dia panggil ni, okey, CNT. Ya. So, ini adalah pembilang, okey. Pembilang ini kan kita ada juga pembilang sama juga macam pemasa tadi, kan? Kali ini kita panggil lah pelajar-pelajar kot. Okey. Kita cubakan pelajar-pelajar macam mana kita nak buat. Ni last ni, siapa murid nak cuba ni? Okey, siapa nak cuba? Khairunisa nak cuba ke? Siapa nak cuba? Boleh? Boleh? Okey, silakan Khairunisa nak cuba, cikgu. Okey, kita cuba. Okey, arahan yang pertama saja. Arahan yang pertama saja. Arahan yang pertama LD, cikgu. LD, dia punya ada buah data. Data 00000. Okey. LD 00000. Ya. Jangan lupa ya 0000 ini sebab dia sangat penting, kan? Kalau tak ada LD 000 ni, tak ada markah. Tak ada markah. So kena penting, benda ni kena sebut juga. LD 000. Okey, langkah yang kedua, siapa pula? Amar. Silakan Amar. Jawapan saya untuk arahan ialah LD. Okey. Dan data dia 00001. Okey. LD 00001. Okey. LD 0001. Okey. Ini berbeza sedikit daripada pemasa tadi. Tadi pemasa tadi kita terus declarekan dia punya dia punya timer, tapi di sini disebabkan pemasa kan dia mesti ada permulaan dia dan pengakhiran dia. Jadi kita kena declarekan kedua, kan? Kedua-dua ni kita kena declarekan dia punya permulaan dan juga pengakhiran. So kena buatlah, kan? So dan selepas itu kita tengok pelajar siapakah yang boleh yang arahan yang seterusnya. Silakan. Okey, Farhan. Counter tu nak tulis macam mana, Farhan? Silakan. Untuk counter tu arahan dia CNT. Okey. Untuk data dia 001. Lepas tu dekat bawah dia data juga hashtag 0010. Okey. Oh, yang ni pun ada hashtag juga Kena ada hashtag. Okey. Okey. So CNT 0001. Bermaksud dia sekarang ni kita cakap kat komputer. Counter saya, pembilang saya, nama dia 001. Okey. Sebab kenapa kita kena namakan 001? Sebab kemungkinan di dalam satu liter dia boleh ada dua counter. Jadi kita kena namakan dia 0001. Supaya kita tahu counter mana yang kita nak mulakan. Dan kita seperti tadilah pemasa tadi. Dia kena ada hashtag 000110. So ini adalah data dia. Okey, baik cikgu. Seterusnya. Ya, Hasna. Arahan dia LD, dia punya data CNT 001. Okey, LD. So di sini LD. So dia bila kita dah panggil dia LD, so data dia kena panggil CNT 001 kerana kita nak panggil dia sekarang. Kita nak panggil counter yang mana satu, kan kita nak panggil. Okey, kita nak panggil counter yang nombor 1 ini. Jadi kita dapatlah. So kita panggil namakan dia CNT 001. Okey, last Hasna. Apa pula seterusnya? Ni senang je ni. Jawapan dia out. Out. Okey. Data dia 10000. Yang ujung sekali biasa jawab cikgu. N. Ya, tepat sekali. Okey, baik. Cikgu, untuk seterusnya cikgu. Ya. So ini adalah contoh yang ni. So kita akhirkan kita punya program ini dengan kita letakkan sebagai N. Atau cara dia sebut dengan N. Dan seterusnya, kalau kita tengok macam mana kita nak bila kita nak buat atau cara tu, kita punya kod mnemonik itu macam mana kita nak masukkan kepada dia punya PLC. Okay. Kalau kita tengok daripada gambar rajah ini adalah PLC dan dia ada satu kita panggil bahagian penyambungan di sini. Okey. Bahagian penyambungan ini sebenarnya kita gunakan dia untuk untuk menghantar dia punya kod-kod mnemonik daripada yang di bawah tu, daripada di sini, daripada dia punya peranti pengatur caraan tu, bila kita dah programming dia, kan, kita dah selesai programming, kita tekan N dan selepas tu kita tekan send. So dia akan hantar di sini. Maknanya hantar arahan ni cikgu ya? Hantar arahan saja. Okey, baik cikgu.
Jadi inilah dia sistem ataupun satu kaedah yang boleh memudahkan kerja-kerja di kilang terutamanya cikgu. Ya, tepat. Okey, baik, jadi kita nak dengar jugalah daripada cikgu apakah rumusan yang dapat kita ambil dalam pertemuan kita pada hari ini cikgu berkaitan dengan topik kita hari ini. Saya nak kena tengok sikit cikgu sebab dia punya ni panjang sangat, iaitu berkaitan dengan pengawal logik boleh atur cara PLC. Silakan cikgu. Okey. So nama dia mungkin agak sukar kan, tapi sebenarnya kalau kita mudahkan dia, kita panggil PLC. PLC. Okey, PLC ni sebenarnya adalah satu sistem otomasi. Dia otomasi. So kita nak bagi dia automation. So supaya kita dapat jalankan industri itu dengan tanpa kawalan kita. Kan? So dan ia akan menggunakan microprocessor. Okey. So kita guna microprocessor lah, kita tak perlu guna orang lagi. Dan seterusnya, apabila kita dah guna microprocessor itu, so kita kena tahu apa komponen-komponennya. Alright? So komponen-komponen yang kita ada sekarang ni adalah kita ada 5 komponen tersebut dan dia akan memproses arahan dan dia akan sampaikan menggunakan modul masukan untuk memproses atur cara. Okey. So atur cara itu adalah dia punya dia punya coding programming yang kita nak gunakan. Okey. Dan terakhir sekali, bila kita dah gunakan sistem ini, so sekarang kita hanya belajar. Jadi kita tak perlulah nak tengok benda-benda yang sukar. Kita ada sistem-sistem yang mudah, maka kita gunakan 2 sahaja yang kita nak gunakan, iaitu gambar rajah tangga dengan kod mnemonik. Okey cikgu, maknanya inilah satu gambaran nampak macam pening juga cikgu, tapi rupanya bila cikgu dah ajar tadi rupanya senang je cikgu. Yes, bagaimana kita nak memindahkan rajah tangga ke kod mnemonik, betul cikgu? Ya, betul. Baik, dan macam mana murid-murid okey ke? Okey, sedikit kata-kata akhir pada cikgu lah kepada murid-murid SPM kita, surat belajar rajin-rajin cikgu. Okey. Saya rasa kita dah nak sampai kepada penghujung tahun. So selalunya penghujung tahun inilah tempat kita mana kita nak kembali mengingat kembali apa-apa yang kita telah belajar. So apa yang kita perlu buat adalah kita janganlah terlalu sebabkan PKP ini kita menjadi kelang kabut ataupun sibuk macam mana. So kita ada kawan-kawan, mari kita gunakan kawan-kawan kita, belajar bersama, tanya soalan bersama-sama, mungkin kita akan dapat fokus kepada keputusan yang baik di dalam SPM nanti. Maknanya rugilah kalau murid-murid tidak memanfaatkan Cikgu Muhammad ni untuk anda semua dapat A+ dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Terima kasih cikgu. Ya, dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini, dan murid-murid di rumah sana ada rezeki kita jumpa lagi, okey. Saya Iman Sufi Azman mengundurkan diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM